Suami balik nampak isteri basuh pinggan. Ya, dah. Pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Pergi siap ya. Suami yang ketua polis Sampang Jaya basuh pinggan pergi. Tanda sayang, dan itu tidak menjatuhkan maruah dia sebagai ketua polis, tak. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, yang dikasihi lagi dihormati Tuan Assistant Commissioner Police Tuan Muhammad Farouk bin Ishaq, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, yang berbahagia Puan Siti Nurul Huda binti Rosli, Pengerusi Perkep Ampang Jaya, yang dihormati Superintendent Muhammad Azam bin Ismail, Timbalan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, yang berbahagia Puan Aida binti Yaakob, Naib Pengerusi Perkep Ampang Jaya, para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini ceramahnya dalam keadaan sejuk lah kan. Syukur sangat-sangat, sejuk, suasana pun tenang. Dan almaklumlah penceramah pun tak berapa orang mana, jadi spotlight pun kena lah kuat sikit. Ya, semua orang boleh nampak kan. Kalau tidak, baju dah lah gelap, dia pun gelap dengan tak nampak kan. Terima kasih banyak kepada Tuan ACP kita, Tuan Muhammad Farouk, kerana sudi mengundang saya, menerima kehadiran saya pada hari ini. Selama ni selalu lalu sini kan, lalu. Akhirnya hari ini dapat juga ceramah kat sini. Dan pertama kalilah saya ceramah di IPD ni, yang mana orang perempuan dia tak pakai baju perkep. Ni first time lah ni. Tu saya tanya, tak pakai baju perkep. Bila saya nampak baju perkep lah, saya tegur, bila nak tukar baju? Saya kata, saya tegur kan. Termasuklah Puspanita kan. Dan perkep ni banyak support saya daripada dulu lagi kan. Sebelum saya bergelar Syamsul Debat lagi, selalu panggil saya ceramah. Terima kasih banyak kan. Jadi hari ni tajuk kita adalah tentang amanah. Satu benda yang cukup besar dalam hidup kita ni. Kan, bila mati besok Allah Ta'ala tak tanya banyak benda. Allah tanya 3 je. Allah Ta'ala akan tanya 3 saja. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat tu pula ada 4. Pertama, nikmat umur. Kedua, nikmat muda. Ketiga, nikmat harta. Keempat, nikmat ilmu. Itu 4 nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat umur, Allah Ta'ala akan tanya macam mana kau manfaatkan umur tu. Banyak buang masa, lepak, sia-sia, menghabiskan benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan benda-benda yang boleh mendatangkan pahala atau apa. Kedua, nikmat muda. Masa muda dulu dihabiskan untuk apa? Penting masa muda ni. Nak pula kita tengok hari ni orang mati muda ramai kan. Yang ketiga, Allah Ta'ala tanya nikmat harta. Dari mana kau dapat harta tu, dan ke mana harta itu dibelanjakan, pun akan ditanya. Jadi jangan suka-suka cakap, ni duit aku, sekati aku lah nak beli apa. Aku tak kacau hidup kau, apa masalah? Sekati aku lah aku nak ambil duit daripada mana pun. Tak. Allah Ta'ala akan tanya. Ke mana kita belanjakan pun Allah Ta'ala akan tanya. Begitu juga yang terakhir sekali, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita manfaatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Yang kedua, soalan yang Allah Ta'ala akan tanya adalah tentang amanah.
Itu akan kita huraikan dalam topik malam ni. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Tiga ni je Allah Ta'ala akan tanya. Silaturahim ni tu sebab jangan gamar-gamar memutuskan perhubungan. Oh, dia dengan aku tak ada apa-apa lagi dah. Tak ada, minta maaf. Aku dengan dia tak ada apa-apa, putus saudara. Jangan buat. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tidak akan dimakbulkan, kebaikannya tidak akan diterima, segala amal kebajikannya tertangguh di sisi Allah. Tu kena ingat tu. Tapi itu bukan tu tajuk dia. Maknanya kalau nak upas tajuk tu, kena panggil lagi lah, confirm lah tu. Ya, macam tu. Jadi bila cerita tentang amanah, Nabi sebut apa dalam satu hadis? Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Kita ni ada amanah, kita pun ada janji. Amanah kita dalam bertugas, janji kita sign kontrak bekerja, angkat sumpah, ikrar integriti, ikrar pencegahan rasuah, semua ada kita buat. Jadi semua ni adalah merupakan janji, ikrar, amanah yang mesti kita laksanakan. Maka dengan itulah topik kita pada hari ini, amanah dalam tugas, barakah dalam kehidupan dan keluarga. Tu dia. Cantik dah tajuk ni. Bila sebut tentang amanah, kita kena tengok balik tugas ni tugas apa? Tugas kita sebagai manusia. Kita tengok balik. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah Allah, kan? Kita tahu dah. Tanggungjawab kita dilahirkan, wujudnya manusia ni untuk mengabdikan diri kepada Allah. Benda basic. Habis kau macam tu, tak bolehlah jadi polis. Soalannya, beribadah lah, pergi duduk masjid lah, semayang, zikir, tak payah jadi polis lah. Adakah itu maksudnya? Rupa-rupanya ibadah itu sendiri terbahagi kepada dua. Ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu, semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 8, maghrib 3, isyak 4. Tak ada siapa beza-beza tu. Sebabkan aku ni ketua polis dekat Ampang ni, so subuh aku tak sama dengan orang. Subuh aku 8 rakaat. Ui, jangan buat-buat macam tu, kan? Kan? Sebab timbalan ketua polis ni baik. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan tu dia tak puasa terbit fajar, terbenam matahari, dia lain sikit. Dia seminggu dah tak buka puasa. Oh, jangan buat-buat, kan? Tak ada, jangan kita tukar, ya. Dia khusus kita dah tahu, macam pergi umrah haji, kan? Disebabkan kes COVID semakin tinggi, maka dengan ini kita memutuskan bahawa umrah tahun ni akan berlangsung di Shah Alam. Kau jangan buat-buat kerja macam tu. Tak ada dah, tetap kena pergi Makkah dan Madinah, ya. Jadi siapa yang nak join dengan Samsul Demat bulan 3 insya-Allah. Ini bukan promote, lebih kurang macam tu. Jadi dalam mencari rezeki yang halal ni, kita tengok ibadah tu kena masuk sekali. Ibadah apa namanya? Ibadah umum namanya. Ibadah umum. Yang tadi tu khusus. Solat, puasa, mengaji, macam mana cara mengaji, macam mana bacaan pendek panjang dia, semua tahu. Itu khusus. Tapi ibadah umum ni apa? Ibadah umum ni adalah apa-apa juga benda baik. Ingat, pertama, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, program ceramah perdana di IPD Ampang Jaya, kan? Ampang Jaya, kan? Menjemput Syamsul Debat. Tu program tu nampak macam biasa, ceramah aja. Tapi kalau betul benda baik tak? Benda baik diizinkan oleh Allah, dan kalau kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau yang perempuan-perempuan ni datang tadi, niat dia memang niat pada awal lillahi ta'ala, dapat pahala ibadah kak, walaupun kau duduk tidur belakang tu, tak ada salah. Tapi kalau kau duduk belakang tu, kau dah cas bateri penuh dah, kejap ni selfie. Walaupun nampak terserlah niat tu tadi, kan? Mungkin dapat pahala, tapi tidaklah setinggi pahala orang yang niatkan kerana ibadah. Okey tak? Tukar telefon tak? Faham?
Online tak ada. Ayolah. Dah, okey. Okey. Dah tak boleh pula dah. Okey. Buka tu cover. Okey dah. Hati-hati lah, orang takut tetangga. Telefon mahal. Okey. Nak mula beli semula? Okey. Alright. Jadi makna kata benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, katalah saya dengan Tuan Farouk, dengan Tuan Azam, kami bertiga berpakat untuk tubuh satu persatuan dan kami berniat nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Hampang. Anak-anak yatim pun tak tolong dah, ibu tunggal ya, contoh. Dan kami tubuhkan persatuan kami ini, nama dia PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Saya, Tuan Farouk dengan Tuan Azam, kami bertiga pun pergilah dengan beberapa grup kan yang baik dengan kita orang ni, yang lelaki-lelaki ni, pergilah bantu. Benda baik, tolong ibu tunggal, benda baik. Diizinkan oleh Allah, pergi ramai-ramai. Dan penting sekali, niat kerana Allah. Tapi ada juga orang, benda baik, niat kerana Allah, tapi kalau cara tak betul, tetap tak boleh. Niat tak boleh menghalalkan cara dalam Islam. Contoh kes apa tu? Robin Hood. Kita tengok kes Robin Hood kan. Robin Hood, katalah di Islam, dia nak tolong orang miskin, baik tak? Baik. Katalah dia niat kerana Allah, tapi caranya tu dia mencuri daripada orang kaya sebab nak tolong orang miskin, tetap tak boleh di sisi Islam. Tu poin dia, kita kena ingat. Saya, Tuan Azam dengan Tuan Farouk pergilah sampaikan bantuan ke ibu tunggal. Benda baik. Tiba-tiba dapat satu rumah tu, Tuan Azam cakap, Tuan Farouk, Samsul Debat, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Wah, pahal. Contohlah, contoh. Ni contoh ya puan, ni contoh. Kan? Rupa-rupa ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia nak iras-iras macam Luna Maya dengan Maya Karin tu, tak terdaya tu. Patut dia tak bagi kita pergi, Tuan Farouk. Jadi mendatangkan fitnah pun tak boleh. Cara pun kena betul. Jadi itu nak bagi faham tentang maksud ibadah. Tu sebabnya jangan sempitkan ruang ibadah. Tu sebab kita dah masuk bulan Rejab. Tak lama lagi nak sampai bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan tu sebab saya selalu cakap, orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Macam orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar dengan satu syarat. Apa juga benda kita buat, niat kerana Allah. Kenapa saya kata orang perempuan senang? Sebab kebanyakan keadaan orang perempuan bangun pagi siapkan makanan sahur, betul? Dan bila bangun sahur itu adalah 3/4 malam. Bila 3/4 malam kita bangun malam, kita masak, kita susuk, walaupun kau tak masak lah, kebanyakannya memanaskan makanannya malam tadi. Kan? Kita menyiapkan tu, kita menyiapkan makan sahur. Dan bila menyiapkan makan sahur, kita niat pula kerana Allah. Kena pula, takkanlah dalam banyak-banyak malam, 30 malam tu tak ada satu malam pun kena malam Al-Qadar. Nampak tak? Itu sebabnya pentingnya niat. Tu sebab Nabi ajar kita, inna a'malu bin niat. Dan begitu juga kerja. Konsep tugas kita adalah tugas yang kita lakukan benda baik, menjaga keselamatan, menjaga keharmonian. Jangan kita patah semangat dengan kata-kata nista dan celaan daripada orang-orang luar yang tak faham tugas polis. Jangan kita kecil hati. Nabi pun kena kutuk macam-macam. Kan? Nabi kena tuduh macam-macam. Nabi kena hina, celakalah kau wahai Muhammad, kata orang Yahudi ni. Sebab Nabi kata, percayakah engkau kalau aku katakan di sebalik bukit ini? Nabi panggil semua orang. Sebalik bukit ini ada segerombolan tentera berkuda ingin menyerang kita. Kamu percaya atau tidak? Kami percaya, cakap kau wahai Muhammad.
Maka percayalah sesungguhnya, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Allah, dan itu adalah agama yang benar. Wah, marah orang Yahudi kafir Quraisy ni. Celakalah engkau wahai Muhammad. Dia marah, dia maki, apa tak cakap pasal Nabi. Bulan Rajab ni orang heboh ceramah tentang Isra' Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi balik daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ni, Nabi sampai balik ke Mekah, Nabi cerita, dan orang yang paling gembira adalah Abu Jahal. Gembira betul dia. Kan? Abu Lahab pun sama. Best cerita ni. Satu malam. Sedangkan pada ketika itu tak ada kenderaan yang pantas pun. Zaman kita ni mungkin kita boleh percaya. Ada banyak jet-jet yang apa? Jet-jet laju ni ada. Tapi zaman dulu mana ada, paling laju pun kuda. Dan perjalanan ke Palestin ni bukan dekat, jauh. Kan? Berhari-hari, makan minggu silap-silap. Tapi Nabi boleh beritahu yang dia perjalanan satu malam, syak naik ke langit, turun bawah, balik pula. Bukan senang orang pada ketika itu nak percaya. Macam-macam lah orang tuduh Nabi gila, Nabi menipu dan sebagainya. Tapi Nabi sabar. Bila tanya kepada Saidina Abu Bakar, apa pandangan kau wahai Abu Bakar? Muhammad kata dia pergi ke sana, naiklah ke langit, turun bawah, balik. Maka kata Saidina Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya kalau datang daripada mulut Muhammad. Itu sebab Saidina Abu Bakar dapat jolokkan gelaran As-Siddiq, yang benar lagi membenarkan. Faham ya? Jadi kalau setakat orang cakap lah, ni polis rasuah, tuan cerita kat saya, mana jabatan dalam dunia ni orang tak kaitkan dengan rasuah, cakap. Tapi dia cakap kita tak, dia cakap jabatan kita. Bukan makna kita boleh biarkan dengan tahap rasa macam tak ada apa-apa. Tak, cuma kita akan pastikan diri kita bukan sebahagian daripada tuduhan itu. Aku dengar polis rasuah, tak ada tertanggal telinga kan. Sebab kan orang cakap, menanah. Memang betul kita geram, tapi kita akan sentiasa memperingatkan sahabat-sahabat kita supaya jangan terjebak dengan perkara ini. Itu penting. Sebab itulah kalau kita mencari rezeki ini, Nabi ajar kita, Nabi kata apa? Nabi kata carilah rezeki kerana sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah Ta'ala sangat suka hambanya dalam melakukan sesuatu amal pekerjaan itu dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Nampak? Mana baik kau jual elok, bukan main belasah ada. Ambil report pun malas. Orang tu datang, halah dia ni lagi. Jangan macam tu. Kan? Ya, Assalamualaikum cik, ada apa-apa boleh kami bantu? Itulah ni. Kawan tu dah 10 kali datang lah. Macam tu dia cakap gitu. Walaupun dalam hati kau bongkak nak menyampah tengok muka dah, tapi kau kena sabar. Itulah kojo kita. Ya cik, kenapa tu? Itulah saya tiba-tiba terdengar bisikan dalam kepala saya. Ya parah betul orang ni. Kejap-kejap bisikan kan. Jadi kita pun layan ni lah. Tak apa cik. Tak apa ambil je report. Kan? Kadang-kadang ada orang, ni tak ada lah ni dia. Aduh. Dekat dalam balai tu ada orang macam tu. Ada pegawai, alah dia ni lagi. Aduh, dia pun dah keluar dulu dah. Tinggallah yang ni kan. Tapi itu biasa. Kan? Nak pula pukul 2-3 pagi ada buat tangkapan apa semua kan, nak buat report dulu. Kan? PBT bila dia buat serbuan ajak polis. Polis dan sudahnya report polis juga kena buat. Operasi dia buat. Tapi polis juga nak ambil report dan sebagainya. Jadi itulah antara dia. Jadi kena sama. Hidup dalam dunia ni kena sabar. Sabar banyak-banyak. Torang-torang bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada dugaan. Nampak tu? Tentu ada dugaan. Macam tadi, mau tak sakit parut jawatan kuasa penganjur, bila dah menjelang pukul 8 Samsul debat tak sampai lagi. Itu dugaan namanya. Tapi Samsul debat okey. Samsul debat tak pernah lambat, jangan risau. Cuma tadi lepas berbuka, saya solat dah, saya siap dekat masjid.
Taman Dagang apa masjidnya? Masjid tu lah. Lawa masjid tu. Saya pernah ceramah situ dulu sekali. Saya tu sebabnya dengan polis ni saya tak ada hal. Saya cukup terhutang budi dengan polis. Dia bagi saya rasa apa yang tak pernah saya rasa selama ni. Saya pernah ceramah dekat perumahan polis di Sungai Besi. Dia kata, "Ustaz, ni petang ni jam ni Ustaz. Ustaz, jangan Ustaz. Ustaz dah nak sampai dekat tol Sungai Besi, Ustaz beritahu. Kami akan escort 2 motor peronda dengan 1 kereta private. Escort Azia." Saya masa tu naik Azia. Terasa macam mentari tuan. Kotopi semua kita. Masa tu kan orang tak cakap, "Wui, berani apa dia kata?" Orang tak cakap apa? Lama dia escort Azia tu lah. Tak ada siapa cakap tu. Kebanyakan dia cakap, "Berani betul Azia ni ikut polis ni." Dia. Montang-montang lah kereta dan koci kan. Tapi pada saya okey. Kan? Pada saya okey. Bukan tak ada kereta yang besar sikit, ada. Tapi masa tu berdua naiklah kereta koci. Kan? Lagi satu jimat. Apa yang kau malu bawa kereta koci kan? Jimat. Hari tu ada satu ketua polis saya jumpa. Dia naik X70. Adalah logo polis. Adalah satu daerah tu, bukan Ampang. Ketua polis satu daerah. X70 memang sebiji dia tu sini tu. Mak belagak lah ketua polis. Wah, tu ada logo polis tu. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dengan motosikal pun boleh belagak. Wahal bayar bulan-bulan 1,500 bayar kek singa. Kan? Kan ada skim bayaran mudah tu. Tak ada down payment, photostat IC je. Setiap bulan dia datang kutip dulu. Jadi kadang-kadang tu dia. Jadi bagaimana? Baik, teliti dan sempurna. Kerja betul-betul. Itu sebab saya cukup respect. Sebab tak ada ramai orang yang boleh buat kerja polis ni. Nak pula yang unit apa? Yang narkotik ni. Dia mengandap tak tidur malam. Dia mengandap tengok orang nak mengedar dadah ni. Kayak calah-calah somak. Dia dah tua-tua kena tungau. Yang golak tu faham, yang tak berapa golak tu dia orang bandar, dia tak pernah kena tungau, dia pun tak faham tungau tu apa. Dia kayak kepala senapang tu kena tu. Yang faham, tak faham sudah. Main kayak somak kena tu, perempuan nak golak kau. Risau pula aku dengan. Dia mengendap kadang-kadang sampai 7 hari, 7 malam dah mengendap ni. Nak siapkan bahan bukti, dah tangkap, dah siap bahan bukti, dah susun, tiba-tiba dalam mahkamah bila dia soal siasat peguam yang macam-macam ni, tanya, paket tu warna biru ke warna merah? Merah jambu. Merah jambu ke merah pekat? Cakap betul-betul. Kawan tu dah cakap, dah mula dan ingat balik waktu dia mengendap makin kalambur. Biru dalam merah-merah ke? Cakap betul mana satu? Sudah ada kesilapan tu sikitnya, dibebaskan penyenayahan. Ponek hari tu mengendap, tungau pun tak surut bongkak lagi. Bayangkan tu. Betul tak? Kesian polis ni. Saya ingat lagi waktu pergi dengan polis tu, polis ni steady dia pergi. Kalau tidak, saya dulu masa jadi pengarahan undang, dulu takut juga. Saya dulu pengarahan undang. Kau nampak kampung ni, pengarahan undang, I'm a legal advisor. You know? Bukan kaleng-kaleng ni, belagak kan. Tapi sekarang saya dah pencen. Saya dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Tak, cerita dia, waktu pergi dengan polis ni, pergi serbu, kelab-kelab malam, pergi kelab dandut, pergi rumah urut. Steady. Polis ni berani. Kita orang ni, jangan tengok penguasa. Penguasa pun tengok signal polis. Okey tuan, masuk. Masuk. Ya. Poi judi internet. Ampang dengan Tempek saya dulu Seremban lebih kurang lah. Parah. Judi internet ni. Ya. Sekarang dah tak ada. Ke ada balik tuan? Tak ada dah kan? Dia sama COVID. Warning kepada. Kan? Bila kita serbu-serbu tu, ada satu tempat tu, ada orang Melayu Islam kita ni, dipolok MSN tu masa kita nak punggah bawa masuk dalam lori.
Dipoluk tuan, janganlah tuan. Tengah menang ni tuan. Tengah menang. Punya teruk panggil orang kita ni. Kan? Tu belum cerita pergi kelab dangdut. Pergi kelab dangdut, Allahu Akbar. Bingit telinga. Bingit telinga. Tak boleh tahan bunyi speaker tu. Tapi dia ni yang dah mabuk ni, dia poluk speaker. Tang dia poluk. Faham tak? Mana nak beritahu apa? Kerja-kerja macam ni orang kat luar tak boleh buat. Polis dan anggota-anggota penguasaan ni je yang boleh buat. Sebab apa? Untuk tenangkan. Ada orang cakap ini masalah orang Islam. Salah. Yang bukan Islam pun pening dengan masalah judi ni. Orang bukan Islam pun tak setuju pasal mabuk-mabuk ni. Ini cerita betul. Persatuan Cina-Cina ni pun, yang isteri-isteri ni pun tulis, tolong selamatkan suami kami ni terjebak dengan judi. Ada. Jangan ingat tu masalah orang Melayu je. Tak. Tapi inilah dia. Polis-polis yang bertugas, yang bertindak untuk keselamatan negara. Wira-wira yang tidak didendangkan. Ya, ini cerita betul. Waktu serangan apa yang tidak diduga oleh grup Jamalul Kiram dekat Sabah. Tengok berapa ramai polis yang terkorban. Ini cerita betul. Kita punya nak jaga keselamatan negara ni tak kira. Tu sebab sudah polis kena tuduh, polis kena ini, macam-macam. Polis dapat itu ini. Dia baru baca sikitnya. Dia baca sikit yang apartmen baru yang dia bagi kepada polis tu. Dia tak tahu berapa ramai lagi anggota yang belum dapat lagi. Allowance critical polis yang sepatutnya dinaikkan. Oh mak. Tengok ayat aku mak. Mudah-mudahan didengari oleh menteri-menteri. Betul. Sebab tugas ni, kita tengok kan baru-baru ni yang polis jaga Roblox, kita tengok. Mengejar orang yang tak ikut peraturan ni, sudah nyawa dia yang melayang. Nampak tak? Ini bukan kes pertama polis kena langgar kat Roblox ni. Dekat Sauman tu lumpuh kekal sampai ke Sunah. Tetapi alangkah indahnya kalau setiap pengorbanan yang dilaksanakan oleh pihak petugas-petugas di dalam PDRM ini disertakan dengan niat lillahi ta'ala. Maka dengan itulah tugas ni nak dapat barakah ni, yang pertama mestilah diniatkan kerana Allah. Semua benda niat kerana Allah. Orang perempuan duduk niat kerana Allah pun pahala, walaupun lalap, walaupun sambil mengunyah kacang. Geram pula aku tengok ngunyah sadap pada tadi ngunyah apa. Cucap macam kau buat kita tengok wayang, aku tengok Samsul debat kan. Ngap. Tapi tak apalah, tauhidlah makan. Kau jap ni kau tengok dan boleh dendam belakang tu. Kan? Tapi betul. Niat kerana Allah. Orang perempuan duduk menemankan suami dalam majlis rasmi, niat kerana Allah pun dapat pahala. Yang belakang jangan cemburu. Kursi dia untunglah. Kau tengok kursi dia beledu. Kita kursi plastik cover dengan kain. Nah, kau kena faham. Duduk kursi plastik tanggungjawab tak besar berbanding duduk kursi tu. Dengan duduk kursi ni besar tanggungjawab ni. Aku pun tak pasti berapa bayaran lepas ni. Tak ada. Gurau tuan. Tak ada. Tak, betul. Kita duduk belakang, tanggungjawab kurang. Kau tengok nah. Isteri-isteri kepada ketua polis dan timbalan ketua polis. Dia tengok. Dia nak makan kacang pun tak dapat. Sebab teman suami macam tu. Kau makan kacang, bertambah-tambah. Buka ni kacang, ada tak kacang. Tanggungjawab kurang. Aku sindir tu, harap kau faham lah. Lagi satu, duduk belakang, kalau balik orang tak perasan. Ketua polis dengan timbalan ketua polis dia tahan. Kalau nak terkencing kau jap lagi lah. Ya. Itu beza tuan. Tu sebabnya jangan minta jadi wakil rakyat. Jangan minta. Pening weh. Ya. Jadi ketua polis pun pening juga. Sebab bila sekali ada mentari turun, dia pun kena sambut.
Contoh, Assalamualaikum tuan. Oh, contoh. Saya difahamkan cara polis angkat tabik lain dengan askar dia. Dia macam ni ada. Macam ni ada. Macam tu. Macam ni pun ada. Tengoklah kan. Kalau yang pengak kuasa lagi lah macam-macam. Ada macam tu. Ada macam-macam lah. Macam-macam cara lah. Ada itu saya dah lupa dah. Jadi jangan kita apa. Dan satu lagi, jangan malu dengan tugas kita sebagai anggota polis ni. Jangan malu. Kadang-kadang orang tanya isteri, suami kerja apa? Polis je. Kenapa je? Apa suami kerja apa? Salah seorang pegawai daripada polis Diraja Malaysia. Macam tu lah jawab. Iyalah. Betul. Tak tahulah Inspektor Linggam datang tak malam ni. Dia kata dia nak datang. Abang Maidin kan? Tak ada datang malam ni. Tak datang belum datang lah tu. Dia kalau kat Ampang biasa dia datang, tengok dia jumpa saya. Itu dia. Jangan malu. Pertama, niatkan Allah. Kedua, perbuatan itu mestilah perbuatan yang harus boleh dikerjakan menurut syarak. Dalam jalankan tugas, jaga tata cara perangai kita, kelakuan kita, semua orang perhatikan. Percaya cakap saya, orang kat luar sana memang tak tahu anggota polis ada berapa ramai. Dia rasa macam ramai sangat, terutama trafik cukup ramai. Wahal motor ada 6-7 bijinya, tapi dia merayau tu nampak macam, ya Allah beramai betul lah kau. Kejap-kejap polis trafik, kejap polis trafik. Betul tak? Yang tak sanap tu, ada anggota polis dekat satu daerah tu, satu negeri, bukan negeri ni. Tuh, dah siap, zap, berhenti. Bincang, nombor ekor berapa? Yang tu yang tak nak tu. Ada yang cakap, ini bukan judi Ustaz. Ini ikhtiar. Suka-suka dia. Kan, ada orang luar lah, bukan polis pun. Orang luar cakap macam tu. Kan? Keberkatan ni mesti harus dan dibolehkan menurut syarak. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Time kerja betul-betul. Kita ambil, kita klaim kerja, tapi kita banyak minum daripada kerja. Jangan. Itu sebab persoalan yang nak kita tanya pada diri kita. Persoalan yang kita nak tanya apa dia? Adakah rezeki yang kita makan setiap bulan ini halal? Kita tak boleh cakap, aku kerja makan gaji, confirm lah halal. Belum confirm. Persoalan nak ditanya, bagaimanakah caranya untuk menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan ni? Yang ketiga, tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib ketika menjalankan tugas, terutamanya solat. Jaga. Kejap lagi saya akan kaitkan barakah ni. Kejap lagi. Kemudian menghasilkan kerja yang berkualiti. Jangan tangguh-tangguh kerja. Dilaksanakan dengan tekun, cekap, bersungguh-sungguh dan menghindarkan daripada perasaan riak, takabur, sombong dan bongkak. Buang. Kadang-kadang ada orang dia perangai dia belagak. Dia belagak apa? Dia belagak dengan kedudukan. Dia belagak dengan duit yang dia ada. Jangan kita layan benda-benda macam itu. Penyakit hati dalam bertugas ini ada 3 penyakit. Pertamanya tamak, keduanya sombong dan yang ketiganya dengki. Buang perasaan. Perasaan tamak tak pernah cukup, sibuk nak ambil banyak sampai akan ambil hak orang lain, termasuklah rasuah, termasuklah benda-benda lain yang bukan hak kita. Sekali terbabit dengan rasuah, percaya cakap saya, telunjuk kita ni, segala tindak tanduk kita akan dikawal oleh tangan-tangan gaib yang kita tidak gemari. Tolong jaga. Hidup takkan tenteram, hidup takkan tenang apabila hidup kita ni diganggu dan dikawal oleh pihak yang ketiga yang tidak bertanggungjawab. Itu sebab waktu saya bekerja dulu, kepantangan saya adalah apabila melihat ada anggota-anggota di bawah saya menguruskan, sebab saya bekerja di majlis dulu, di PBT. Ada budak-budak saya, dia sibuk ambil borang daripada orang lain nak uruskan lesen dia. Okey, kita sambung ya. Jadi
Mana kata saya beritahu kepantangan saya bila ada budak buat kuasa saya, dia pula pergi ambil borang untuk daripada peniaga tu, dia tolong uruskan lesen orang tu. Saya kata jangan. Mungkin dia boleh bagi alasan, dia kata saya tak ambil duit apa pun, saya tolong-tolong aja. Tak. Persepsi masyarakat seolah-olah kita ada kepentingan dengan kedai tu. Kita ada kepentingan. Macam mana orang tak cakap ada kepentingan? Dia letak kursi meja sampai ke kaki lima, sampai ke jalan raya. Jadi bila kita datang nak serbu, tiba-tiba clear. Wahal petang tadi ada. Orang akan cakap apa? Maklumat dah bocor. Macam-macam. Tu sebab saya dulu plan dengan ketua polis dulu, macam mana kita nak buat dulu. Masa nak serbu pusat judi pun semua tutup. Pergi nak serbu dekat pusat refleksologi semua tutup. Macam mana nak buat ni? Sudahnya kita pun naikkanlah satu perkeliling. Kita naikkan notis, malam ini ada operasi besar-besaran bersama dengan pihak polis. Malam ni kita nak buat tangkapan lembu kerbau berkeliaran. Semua orang dah terfikir, mak parah betul. Sebab kawasan saya tu ada kawasan yang luar bandar lagi. Ada lagi undang-undang kecil kawalan lembu kerbau ni. Pergilah polis pun ikut 1, 2, 3 grup. Polis pun ada yang tak tahu. Yang tahu bos dia je. Sudah pergi baru dapat tanggap. Dapat serbu dekat pusat judi, dapat serbu dekat kelab-kelab malam. Sampai jam tu sekali. Tapi berapa lama nak pakai trik yang sama? 2-3 kali orang dah tahu dah. Tu antara dia lah. Yang masalah-masalah yang tidak kita nafikan masih berlaku. Tapi apa pun kita ingatkan diri kita. Sebab teringat kata seorang ahli falsafah, dia kata, waktu aku kecil aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok besar betul dunia ni, payah nak ubah. Biarlah aku ubah negara aku. Kemudian bila dia tua, dia tengok negara pun besar lagi, susah nak ubah. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, dah nak mati dah, baru dia perasan tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Dan barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, kita jadi contoh yang baik, kita dapat ubah keluarga kita. Keluarga yang baik dapat ubah masyarakat. Masyarakat yang baik dapat ubah negeri, negeri dapat ubah negara, dan tak mustahil dapat ubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Itu penting. Jadi macam mana kita nak dapat keberkatan dalam rezeki? Pertama, mesti berusaha dan bekerja. Seperti mana surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, kalau ditunaikan salat Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Ingat Allah, kita akan bahagia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa buat sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan takut. Gaji polis tak tinggi sangat ustaz, betul? Tetapi macam mana orang yang dengan gaji tak tinggi, alhamdulillah anak-anak berjaya, setakat ini bawa balik duit cukup, anak-anak menjadi, semua menjadi, isteri pun pandai masak, isteri pandai layan suami, suami pun bahagia, satu keluarga bahagia. Bukankah betul walaupun sikit tapi berkat? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin, enggak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Saya ceramah dekat PKNS Shah Alam waktu PKPB. Pegawai kat PKNS tu boleh cakap kat saya, ustaz, kalau nak beli rumah ini time dia ustaz, tengah murah ustaz. Saya tanya, berapa murah? Baru 1.2, 1.3 macam tu. Kau berakal tak bila kau cakap dengan aku ni? Pada dia 1.3 tu murah. Tapi pada orang kebanyakan macam kita, kalau beli rumah 1.3, tolak gaji tinggal berapa? Silap-silap bini ajak, bang makan bang, pergi jilat dinding. Dah tak boleh nak makan apa dah. Betul tak? Tapi itu sebabnya dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, jangan minta nak jadi kaya, tapi mintalah nak bahagia. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Gaji tak besar, mak ayah kita dulu pun susah, tapi bahagia.
Anak-anak menjadi bahagia. Duit sikit tapi boleh makan saklamak, cili api, cuk paku, cocah sambal belacan, bahagia. Minum air masak, bahagia. Hari ni kau minum air tokan-tokan, toih sojuk, tokan-tokan, toih panih pun belum tentu bahagia. Sebab berhutang bulan-bulan membayar menatang tu. Betul tak? Dulu makan ramai-ramai adik-beradik, tak kisah pun berterabur. Sebab makan atas tika mengkuang. Makan botol gabu. Lepas tu mak kita kibas, bagi pula rezeki. Remah-remah nasi tu pada itik dan ayam. Hari ini dah ada meja marble, kan? 20,000, 15,000 harga meja. Nanti makan kemudian, nanti bersepah nanti. Tunggu mama suap. Allah menyampah tu. Baru duduk Ampang Jaya mama. Wahal asal kampung bongek. Mengado-ngado. Baru duduk kat Prisin mama. Kan? Contohlah, tak kisahlah mama ke mami ke tak kira lah. Tapi maksudnya betul tak? Dulu boleh makan ramai-ramai, berebut-rebut nak bersela tu kalau boleh nak duduk sebelah ayah. Konon dia paling rapat dengan ayah dia. Berebut paha, berebut kepak, tak dapat paha nak kepak. Lepas tu tarik muka. Susah tu dapat paha, si Along je dapat paha. Hari ni dah tak bergaduh dah, sebab pergi kat pasar raya tu paha je dijual. Satu tu kepak aja. Dah tak rasa dah benda tu, betul tak? Ya. Tapi hari ni bukannya kepak, bukan hanya paha, dengan ayam-ayam tak merasa, tak tahu pahal. Oh, batu. Ayam pun kena import, apa tahu mana? Aduh. Mudah-mudahan. Ya. Malam ni ada ayam tak? Ada. Maknanya okey lah bekalan tu kan. Yang kedua, bertakwa, iaitu ikut peraturan. Sebab Nabi ajar apa tuan? Tuan boleh cakap dekat semua orang. Kenapa polis ni laksanakan peraturan dan undang-undang? Kenapa orang kena ikut peraturan dan undang? Sebab Nabi dah sebut. Nabi kata, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Maksud ada peraturan. Penjara ada peraturan. Cuba tengok orang duduk kat penjara tu. Boleh keluar sesuka hati, ada dinding, ada depan. Nak buang air pun tu je, dinding pun tak ada. Saya pergi dekat blok penjara lama, dekat penjara Seremban, ada satu blok penjara lama. Jamban pun tak ada. Dalam baldi. Lepas tu air botol mineral ni yang jenis yang 2 liter tu. Itulah buat cebok. Bayangkan tu. Pegawai yang jaga penjara tu sejam sekali tukar baldi tu. Boleh ke orang yang kerja penjara, orang yang duduk banduan ni boleh ke minta? Tuan, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak tau, kepak. Tak kau nak sepak dengan pegawai penjara tu, bolehlah macam tu. Tak ada. Macam tu juga hidup kat dunia ni, ada peraturan. Tu sebab Buya Hamka kata apa? Hidup jika sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kena bezakan diri kita dengan babi hutan dengan kera. Apa bezanya? Kita manusia, kita ada peraturan yang kita kena ikut. Itu sebab apa? Polis menguatkuasakan ini, marah. Polis ini marah. Ikut peraturan. Berapa ramai orang berpura-pura di jalan raya. Nampak mesin batang AES tu, langsung jadi beriman. Kan? Jadi yang langgar, kena compound. Oh inilah, negara ni kejam lah apa. Punya baik air itu. PDRM bagi masa untuk buat rayuan, boleh buat rayuan, boleh buat pembayaran, dah bagi diskaun dah. Tapi malangnya aku terlupa nak bayar. Itulah tu. Asyik baiklah malam ni, boleh tanya-tanya kan. Tak adalah saja. Betul. Ya, ni ya. Bila orang marah, bila polis nak laksanakan tindakan macam itu, dia perketatkan marah, bila longgarkan marah, kita pun tak tahu.
Apa kau nak? Orang ni nak apa sebenarnya? Kita pun tak faham. Kesian saya bila tengok polis kan. Polis yang buat roadblock masa PKP tu, aduh kesian betul dengan panih-panih. Bukan semua tempat yang bernasib baik duduk bawah flyover buat roadblock. Dekat bus stop jalan pantai tu, jalan Jelabu tu, saya ingat saya nak pergi menuju ke pejabat tu. Dia jaga tu tengok surat apa semua. Panih. Masa mula-mula PKP yang mula-mula tu, saya tanya, berapa orang kat sini? Ada 4 orang. 4 orang. Okey. Saya pun pergilah Giant beli barang masa tu. Beli barang dapur. Saya bungkuskan nasi ayam mempek bagi dia. Nah, dah ada 6 orang pula dah masa tu. Apa pandailah kau, saya kata kan. Tak tahulah bertambahlah pegawai. Masa tu kan. Tapi ikhtiar bagi. Ni kepada masyarakat yang sedang menyaksikan live ni, saya nak maklumkan, nampak polis bagi kerjasama. Kadang-kadang polis kadang-kadang dia tak compound, dia tak saman pun. Kadang-kadang dia tengok, tak apalah makcik, lain kali jangan buat lagi ya. Elok. Jalan elok ya. Dah elok. Assalamualaikum. Ada. Kadang dia pun panik dah menulis hari tu. Kan tulisan pun dah tak tentu arah. Kesian. Orang cakap ni lah kerjanya, menyaman je kerja. Dia ada kerja. Itu dengan tahap mengejar satu hal, nak menahan satu hal. Allahu Akbar. Itulah dia pengorbanan polis. Saya memang tak boleh jadi polis. Biarlah orang lain jadi polis. Kan? Iya. Saya dulu saya ingat masa IC saya hilang waktu main bola darjah 5 darjah 6 dulu. Main bola hilang IC, naik basikal daripada kampung mak saya, kampung Pancur, payuh basikal sampailah kat balai polis Paroi itu. Assalamualaikum tuan, saya ingat ni misai tabal. Salam, apa hal ni? Cik, saya punya IC hilang tadi main bola. Nama kau siapa? Nama saya Syamsul Amri bin Ismail. Apa bukti kau Syamsul Amri bin Ismail? Sudah dah tanya soalan. Apa bukti? Saya Syamsul Amri lah. Bukti. Oh, nak suap beranak. Iyalah, suap beranak tak ada? Tak ada cik. Ada kat rumah, kena ambil je. Apa kau tak cakap nama kau Jin Samsudin ke Rahim Razali ke? Dia kata, mak aku dah penik dengan you basikal dah ni. Pusing balik. Tapi bila masa tu mungkin marah, tapi fikir balik, tugas tu, kerja dia, prosedur dia. Nak tengok maklumat-maklumat yang menyokong kita siapa. Tu sebab orang ni kadang-kadang dia tahu komplain je. Orang kita pun tak faham. Kenapa ni? Kenapa buat sekatan ni? Kenapa sekat ni? Marah. Akhirnya dilonggarkan. Bila longgar, kenapa biarkan ni? Kenapa tak kawal? Kau nak apa? Dia cakap, janganlah kejam, benarkanlah kami untuk menziarahi kedua ibu bapa kami. Kenapa tak benarkan kami merentah negeri, mengelinting-ngelinting dekat sepadan tu lah. Akhirnya diumumkan, dengan ini diumumkan bahawa Selangor telah beralih kepada fasa PPN fasa 4. Wow, menjerit. Semua pilihan Langkawi. Apa kena mengenongan Langkawi? Takkan semua ma'abah hakik Langkawi? Tuhan balik tak pasal-pasal ikan siakap mahal. Semua kau punya pasal. Kan tak adalah saja. Sekarang ni memang semua makan kat kedai tom yum pun tanya, ikan siakap berapa sekor? Sekarang orang tanya kan tau. Dulu orang tak tanya. Dahsyat kan sekarang. Ni sekarang dah pening kepala. Semalam 19,000 palsu, hari ni realiti. Hari ni 21,000 palsu, mungkin esok realiti. Apa nak jadi? Saya tanya sahabat dekat Melbourne. Kau jangan main, aku pernah ceramah Melbourne tu. Saya tanya seminggu sebelum Ramadan tahun lepas. Masa tu kita tengah teruk lah kan. Masa tu beribu-ribu kak. 7-8 ribu kita punya kes masa tu. Saya pun tanya, kak, nanti kalau dah surut sikit kes boleh kita buat ceramah balik ya, insyaAllah. Lepas tu saya tanya, kak nak tanya lah kak, macam mana kes dekat Melbourne, Australia sekarang macam mana? Ui, kita orang teruk, baru-baru ni kita digemparkan
tiba-tiba ada 13 kes baru. Kau faham tak standard itu? Tiba-tiba ada 13 kes baru, Ustaz. Langsung lockdown 5 hari. 3 boleh kes baru, lockdown 5 hari. Kau nak aku jawab apa? Kita orang kat Malaysia 7-8 ribu okey je. Itulah jawapan yang aku bagi tu. Dan ayat soalan yang paling tak boleh belah daripada Melbourne. Ustaz, best kan kat Malaysia? Kenapa lah? Lockdown boleh keluar-keluar lagi. Itulah hakikat ya, tuan-tuan. Beza standard kita dengan luar negara. Ni kita kena tengok balik lah. Ni sekarang dah kes apa kan? Kes pun dah tinggi balik. Hati-hatilah, tolong jaga. Nak ambil booster, ambil lah. Jangan komplain-komplain. Tu je. Saya ambil itu. Koreh tangan 5 hari. Itu ceramah macam ni ya, tangan. Maka dengan ini, tangan. Booster. Ada orang tanya, Ustaz, dengar-dengar Pfizer kena ambil sampai lagi 2 kali lagi tu. Peduli lah, 10 kali pun aku ambil. Dah ada suruh ambil, ambil lah. Betul tak? Iya. Ada orang tu, Ustaz, ambil langsung mati. Dah sampai time mati lah. Ada orang tu bola menjet dia mati. Dah mati dah. Takut tengok injection tu. Takkan kau nak salahkan injection tu juga. Betul tak? Jangan terpedaya dengan muda, mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan-jalan bam, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila jatuh orang tengok confirm mati punya dalam lubang tu. Akhirnya bomba dan penyelamat tarik pakai tali, cek nadi ada lagi, hidup kawan tu. Steady dia. Bila terjaga, bang steady bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinyau balik lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Nak menunjukkan mati bukan sebab yang kita fikir. Keempat, sabar dan bersyukur. Sabar dengan apa yang kita ada. Ujian yang datang, sabar. Syukur dengan kedudukan kita. Aku ni polis pangkat biasa-biasanya. Okey lah. Kan? Yang pangkat yang paling rendah sekali pangkat apa? Pangkat apa tuan? Ya? Constable. Tak pernah lagi menteri dekat tu, tolong panggil constable dekat Ampang Jaya tu, datang jumpa saya sekarang. Tak pernah. Apa hal lah dia nak jumpa aku? Entah. Iya, ketua polis tak ada, timbalan kena panggil. Mestinya. Itu sebab saya kata jangan minta duduk kursi depan ni, duduk belakang. Iya. Aku ni pun duduk depan ni, risau tau. Tu sebab tadi aku cakap tadi. Aku minta nama bangat, mana salutasi mana. Aku takut salah sebut kan, langsung ke Cik Ati, langsung tak panggil lagi dah. Ya, saya bukan lagi tuan, saya pernah kono dulu tuan, ceramah dekat Jempol. Masa tu belum jadi Samsul Debat lah, kita pun tak ada PA. Dalam perjalanan bawa kereta saya tanya, Assalamualaikum kak, apa tajuk hari ni? Tajuk pun tak tahu. Dia tahu ceramah, dia booking ceramahnya, confirm, nanti tajuk begitu kemudian. Dalam perjalanan saya telefon lah, break emergency saya dapat tahu tajuk. Tajuk dia kelebihan penyusuan susu ibu. Apa tajuk tu kau bagi kat aku? Zwap break tepi jalan tu. Apa hal tajuk tu kak? Nak buat macam mana? Dia nak juga. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Iyalah, tak kisahlah pula kau babitkan aku. Kau perenangan motivasi, fahamlah aku. Alah, tolonglah Ustaz. Langsung saya telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Majlis Agama Islam tu. Dia pun bagilah fakta sikit. Tanya Ustazah Hazlina, Ustaz Tengku Jaafar tu pun bagi point sikit. Okeylah, tengok Haji Google sikit. Aku pun semangat lah, tak apalah, boleh lah ni, dah dapat point, semangat lah. Sampai ke Jompol dekat Dewan Felda Raja alias Jompol tu, yang datang semua tertua. Apa buat? Perempuan tertua datang, dah expired. Tapi nak macam mana tuan, saya ceramah lah. Haru betul.
Kan? Wah, iya, tapi betul lah. Tapi nak cerita bukan senang, kan? Bukan senang. Semua nak tanggungjawab. Itu sebab saya kata kita kena sabar dan bersyukur. Dan syukur adalah vaksin kepada penyakit hati. Orang yang syukur takkan tamak. Orang syukur takkan sombong. Besar kereta engkau. Alhamdulillah rezeki Allah bagi kan. Suami dapat beli kereta ni tapi hutang. Macam tu. Dia tak belagak. Wah kau dengan laki kau naik pangkat. Alhamdulillah rezeki. Itu pun ikutkan dah lambat dah tu. Tapi tak apalah kan. Ada je komplain. Yang ketiga, takkan dengki, syukur. Dia dengar kawan-kawan naik pangkat, dia pun happy. Macam tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar dia beli kereta baru, tambah dia dicuri duit tu. Dengar anak dia dapat semua A, macam anak dia seorang pandai. Tu orang dengki dia tu. Cuba cakap elok. Dengannya dia dapat naik pangkat, dia ke, senanglah besok apa-apa hal boleh minta tolong dia. Dengar dia beli kereta baru, senang-senang pergi mana-mana kita naik je kereta dia. Kita tak payah servis, kita tak payah balik minyak, duduk je. Macam tu fikir. Dengar anak dia PSA dapat semua A, alhamdulillah. Ada juga anak-anak yang pandai kan. Macam tu. Kan, jangan susah-susah. Dengar-dengar Haji apa tu lah. Haji mana? Haji mana? Orang perempuan macam tu kalau dia bisik tu, lagi tahu akta rasmi dia tu. Lagi slow dia bisik lagi. Haji apa tu lah? Haji mana? Yang seorang baru sampai apa? Yang umur 85 tu lah. Kenapa? Dia kahwin. Ni lah dia kahwin. Pun salahnya. Eloklah dia kahwin. Dia pun dah lama dia duduk seorang kan. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Dia umur 85, dapat bini 25. Tak terangkit kopiah kau. Kan? Lawa pula tu. Kan? Tu yang ada kadang orang perempuan dia cepat je mulut dia. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Hei. Cuba tanya perempuan tu. Dek nak tanya sikit. Macam mana adik boleh suka dengan Abang Haji tu? Umur dia kan dah banyak. Macam mana saya nak cakap pertama saya happy dengan Abang Haji. Dia macam tu lah. Cakap macam budak yang kono sawan saraf ni kan. Dia romantik ambil kau. Orang tua tu romantik. Dia pandai gurau. Lepas tu dia sabar. Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangah. Nak balas apa? Kan? Tapi tu rezeki. Tak, bukan orang sini cepat lagi. Contohlah, mulut tu cepat sangat. Jangan dengki-dengki dengan orang. Jangan. Begitu juga kan? Bersedekah. Nak dapat keberkatan, dapat rezeki, dapat gaji, sedekah. Masuk dalam tabung baka. Kan? Saya daripada dulu lagi ceramah untuk baka ni. Selalu. Dekat Maktab Polis Ceras tu selalu. Saya ingatkan dekat situ lah orang budak-budak yang nak jadi polis ke situ. Rupanya pakat-pakat tinggi situ rupanya. Baru saya tahu. Kan? Ada sekali tu saya dapat isi borang yang baka atau borang klaim tu kena hantar ke Bukit Aman. Baru saya tahu punya serik nak masuk dalam tu. Handphone pun kena tinggal dalam kereta. Lepas tu masuk dalam baru tanya kaunter tu tiba berdiri dia sana. Saya kata, "Wah, ketua polis negara lalu." Saya pun sama lah. Aku tak tahu. Aku ikut je lah. Macam mana aku nak kan. Tapi tu dia cerita dia. Kan? Kita ni bersedekah insya-Allah berkat hidup kita. Jaga silaturahim saya dah cerita tadi. Berdoa banyak-banyak minta dengan Allah Taala banyak supaya murahkan rezeki kita. Berdoa untuk berbuat kebaikan dan seterusnya juga
kita lihat apakah tanda-tanda keberkatan dalam rezeki. Barakah dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada. Orang tu akan dapat keberkatan dalam kehidupan dan keluarga. Alhamdulillah cukup. Abang, walaupun isteri abang hanya sayang seorang, abang rasa cukup. Tapi tak tahulah kalau sayang nak mencukupkan abang, abang okey je. Contohlah kan. Kadang-kadang orang perempuan hari ni dia okey. Dia tak kisah sangat. Betul tak? Yang penting adil dan bertanggungjawab. Betul tak? Umar jawab tahu. Tak aja kan. Oh, kau orang tak boleh ke cover-cover sikit kau punya apa tu. Ada seorang tu cakap, saya setuju dengan 3 syarat. Adil, bertanggungjawab dan bukan suami saya. Dia kata. Tu. Orang lain nak buat-buatlah dia kata kan. Tapi sebenarnya itulah, jaga suami elok. InsyaAllah. Ya, kita akan rasa cukup. Cukuplah ini suami aku. Kalau rasa cukup, puji suami. Abang kan, saya makin lama tengok muka abang ni makin tak boleh blur. Jangan macam tu. Abang, saya tengok abang ni makin lama makin handsome lah. Abang kan pergi kerja janganlah lama tau. Mesti kat rumah ni rindu. Kadang rasa nak pecah dada ni mikirkan abang. Iya, appreciate. Barulah dia rasa cukup. Suami kerja pun tak tentu arah dah. Suami balik, wah, tengok isteri dia. Jangan, don't take things for granted, you know. This is Ampang Jaya. So could you please take care of yourself. So make sure that kita punya penampilan diri, zahirkan yang terbaik. Ni balik rumah kan, aku tahu dah panggil kau dengan tudung gap. Kakak. Kau kembang kamu kakak kan. Kau pakai baju uniform kau kat rumah, baju binatang. Kau mula cari habitat kau. Kau jap dapur, kau jap bilik air. Tu yang suami ni, yang namanya Azam bukan nama sebenar. Sebelum balik, tuan anak perempuan ada tak? Tu kan anda balik, dia terfikir tu. Berapa ekor kelawar ni, macam tu. Pakai pakaian yang terbaik untuk suami. Contoh, hari Khamis pakai baju ikut bentuk badan. Macam tu. Ya. Hari Isnin pakai baju yang antara-antara je. Maknanya baju tu kalau kita dengan seluar kita tu, bila kita tunduk ternampak bentuk badan sikit macam tu. Tu Selasa. Hari Rabu pakai bikini. Siapkan batik bawah ikat tepi. Betul. Khamis dengan Jumaat pakai jaring. Telus. Nampak di dalam. Betul. Macam hari ni hari apa? Khamis kan. Dia dah bincang sama dia lah. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Tak boleh lambat ni. Malam ni jaring malam ni. Dia dah tahu. Berdiri depan pintu tu cenia. Suami naik motor, tahu yang belakang parit. Salah rumah aku ni. Dia tengok balik nombor rumah ni. Aku rasa betul dah rumah aku. Itulah yang you all silap. Suami balik, tengok dia rasa cukup. Dia balik menyanyi-nyanyi, dia happy. Keberkatan. Suami balik, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu baru betul. Nampak? Bunyi siren dah. Betul tak aku cakap? Wah, apa hal tu? Penjamah dah sampai dah. Betul tak? Tu yang pertama. Kita akan rasa cukup. Walaupun sikit rasa cukup. Mak ayah kita dulu makan lauk. Siapa yang Jawa? Yang Jawa dia tahu. Sayur bening. Betul tak? Sayur air je dulu. Terapung je sayur tu. Tapi sedap alah. Sampai kan hari ni dia balik kampung, dia cakap, mak tolong malah buat bening sikit mak. Wah. Dulu ucuk paku sedap. Ucuk ubi cocah dengan sambal belacan.
Berpuluh-puluh makan. Dulu aircon kipek pun tak ada. Berpuluh makan. Tapi kita rasa senang, kita rasa seronok sebab pada ketika itu ada keberkatan. Yang kedua, bila perilaku dalam keluarga kelihatan stabil, keluarga bahagia, maka itu juga tanda rezeki berkat. Anak-anak semua dengan cakap. Bila bayangkan seorang ayah balik, anak tegur, Abah berbalik, mesti Abah penat kan? Abah nak minum. Allahu Akbar. Hilang penat seorang ayah bila anak tanya macam tu. Betul tak? Itu sebab kita tak boleh lawan. Suami kalau balik rumah mak dia, soalan pertama mak tanya, dah makan tak? Tu sebab isteri, kau jangan tanya, sal berbalik. Kadang-kadang dia tak tanya pun kepala je. Tahu tolong jangan buat macam tu dengan suami. Suami balik, kau buat macam mana kat KFC dengan Pizza Hut tu. Selamat datang ke rumah kita. Ada apa-apa boleh saya bantu? Layanan terbaik. Mak kita tu yang kita tak tahan. Dah makan belum? Dan bila anak tu jawab, tadi adalah makan sikit, mak kita terus ke dapur, goreng telur dadar, goreng nasi. Walaupun lauk tu biasa-biasa, tapi dia punya sadap sampai ke siku makan. Sebab itulah orang perempuan bila suami balik tanya soalan yang baik-baik. Abang, mesti abang penat kan? Abang duduk Abang nak kopi, tea, or mi? Macam tu soalan tanya. Pakaian yang terbaik tanya suami. Abang nak saya pakai baju apa? Abang cakap je. Yang seorang abang gemar tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Dia masak tu kombang-kombang dengan telekung. Dek suami gemar tengok dia pakai telekung. Yang seorang tu pula, abang cakap jujur-jujur. Abang suka yang pakai baju apa? Dia cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Tak payah pakai. Nah, dia cakap betul. Atau abang cakap betul. Abang suka saya pakai apa? Cakaplah. Abang tak tahu kenapa. Perasaan abang kan berdebar macam setiap kali nampak sayang pakai baju perkep. Pakai baju perkep. Pula kau golak pula. Dah laki kau gemar tengok kau pakai baju perkep tu, pakailah. Faham? Macam tu. Ya. Tapi tak ada lagi suami minta bini pakai baju perkep pasal. Dia betul lah. Nampak tak? Kegembiraan, dia rasa happy, keadaan dalam family bahagia, sembahyang sama-sama, makan sama-sama. Bila makan, abang tolong hulurkan sayur tu sikit, suami pun cubit sikit. Buka mulut. Abang, anak tu biarlah anak nampak, apa salahnya? Isteri abang kan. Yelah. Bila dia suap ya anak tengah makan, yo anak nampak bahagia. Kau nak cover-cover buat apa? Kalau boleh, pinggan dengan gelas suami beza daripada orang lain. Faham? Betul tak mak kita dulu buat macam tu? Gelas lain, gelas dalam macamnya, siap dengan tapak, kau fikirkan. Bang minum bang. Nampak tak adab dalam keluarga, nampak? Walaupun tak kena pasangan dia. Itu mesej yang nak disampaikan sebenarnya. Macam tu. Tak bersyukurlah penceramah ni, dia tak ada lah. Tak, tapi betul, disebabkan adab lah kena ada ni, lapik ni tuan, betul. Bagus, memang kena bagi lapik ni. Itu sebabnya jangan orang tua-tua dulu kepantangan dia bagi cawan macam ni kat orang. Ada orang tua yang todok tu memang dia lemparnya macam miskin sangat. Cari tapak cawan ni. Nampak? Cari tapak. Walaupun tak kena. Nampak? Barulah orang tu pegang boleh berunding. Ya. Pinggan dan gelas yang berbeza. Sebab anak akan tanya, "Bah, mak, kenapa pinggan abah dengan cawan abah lain?" Sebab abah ketua keluarga. Nampak?
Hormat. Anak kita balik main bola, bu haus lah bu, haus, pergi ambil air tu, air ambil dalam peti ais, cawan ambil dekat sinki. Dulu macam tu, ambil cawan kat sinki, ni cawan abah ni, letak dia balik, tak jadi, ambil cawan lain. Hormat. Tapi janganlah lain sangat. Kau bagi kat lelaki kau, besen kau bagi dia, kau ingat dia ni tik apa dia kata kan. Jangan lain pula, jangan lain sangat. Maknanya biar bentuk dia tu istimewa. Sebab dia ketua keluarga. Lepas tu kebahagiaan, romantik, berkasih sayang. Panggilan pun, wahai suamiku. Tengok macam Nabi dengan isteri Nabi, macam mana dia panggil? Isteri Nabi kalau panggil suami, ya Rasulullah. Isteri Nabi panggil apa? Suami Nabi panggil isteri Nabi apa? Dia panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan buat, wahai timbalan pengerusi perkep. Contoh. Tak ada lah sayang. Janganlah panggil suami wahai assistant commissioner polis kan, jangan macam tu kan. Mana panggil wahai suamiku yang tercinta. Panggilan. Anak-anak bila tengok isteri ni hormat pada suami, dia tengok mak dia hormatkan ayah dia, melekat dalam hati dia bahawa kita kena buat macam tu. Nampak pergi makan kat kedai tom yam, pergi makan dekat luar, handphone 24 jam. Macam mana? Kan, letak tepi. Kita makan dengan family, talak ke tepi dulu media sosial makan. Dah tidur. Itu pun penyakit dengan tu. Satu hal lagi tu. Jaga. Kemudian ketiga, bila rasa mudah untuk menjaga solat dalam keluarga, itu juga tanda keberkatan dalam keluarga. Mudah jaga solat, mudah untuk beribadah. Suami jadi imam, Allahu Akbar, anak kat belakang pun heran, weh ada gema weh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Bahagia tak? Bahagia. Suami balik nampak isteri basuh pinggan, ya, dah. Pergi masuk dalam, biar abang sambung. Pergi siap kan? Suami yang ketua polis Sampang Jaya basuh pinggan pergi. Tanda sayang, dan itu tidak menjatuhkan maruah dia sebagai ketua polis, tak. Sebagai ketua keluarga, tak ada hal. Walaupun itulah sekali dia buat dalam 365 hari. Betul cakap ni. Happy isteri tu. Ya Allah bang, tak susahkan abang. Pergilah kesian abang tengok kesian abang. Lepas tu suami nampak isteri tu, ya, nah, duit 500, ajakkan kawan pergi shopping, pergi rehat apa semua, pergi jalan-jalan dengan kawan. Anak-anak ni pandai lah abang jaga. Abang tak susahkan abang ke? Bila isteri keluar je, cakap dengan anak, wahai anak-anak sekalian, ini saat bersejarah bagi kita. Ibu kamu tiada di rumah, lakukanlah sesuka hati kamu pada rumah ini, itu kan. Tak adalah, bagi happy isteri ni. Bak kata pepatah Jawa, happy wife is a happy family. Ataupun yang nah ambil ni voucher ni, abang dah booking lah. Booking apa bang? Abang dah booking dah spa muslimah, cuci rambut, pedicure, manicure, kan, urut-urut, bagi. Habis anak abang jaga. Abang sanggup abang berhabisnya? Tak ada lah, mana ada. Abang bookingnya kau bayarlah sendiri ni. Wang ajar macam lelaki kan. Contohnya. Apa lagi? Kesan positif adalah bila orang sekeliling suka dan senang dengan kita. Seterusnya adalah bila anak-anak cemerlang dalam apa juga yang anak-anak kita sertai. Pelajaran, akademik, sukan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali,
dia menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun. Dia menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kita. Itu penting. Dan begitu juga rumah kita rajin diziarahi oleh orang, mana itu juga tanda murah rezeki. Ada je saudara mara nak datang, ada je orang tentu nak datang. Tapi masalah orang kita ni, ada orang nak datangnya mulalah, aduh tak ada, aku dah hal ni, kejap ni nak keluar. Kita sendiri yang tolak rezeki nak datang rumah kita. Tentang adab ziarah pula tu kemudian, ya, tu makna kena panggil. Dah dua dah ceramah kena panggil. Dan yang begitu juga adalah apabila doa kita mudah untuk dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi itulah dia, jaga amanah, kemudian kita laksanakan tugas kita dalam satu niat, ia sebagai satu ibadah, niat kerana Allah, dan insya-Allah kita akan ada keberkatan. Dan satu lagi untuk memahami keberkatan adalah merupakan rezeki ataupun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itulah berkat. Kita rasa senang, anak kita bagi belanja sikit pun tapi cukup untuk dia belanja dan dia cemerlang dalam pelajaran. Penting, ya. Itu sebabnya saya pesan sekali lagi, jangan kerja nak kaya. Sebab bila kerja jadi kaya, sebenarnya ada orang lagi kaya pada kita. Buat kebaikan banyak-banyak, mudah-mudahan banyak kebaikan datang kepada kita kembali. Hidup kita ni antara birth and death, kelahiran dan kematian. B and D, birth and death. Di tengah-tengahnya ada C, iaitu choice. Kita ada pilihan kehidupan yang bagaimana ingin kita jalani. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup dah setakat tu. Saya faham signal-signal suruh berhenti tu, saya faham, insya-Allah. Jadi apapun yang paling penting, jaga tugas kita ini, jadikan dia sebagai satu ibadah supaya kita beroleh keberkatan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini.